Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita banyakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita dapat bersama dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga, dalam kita menyambut 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Kita membuat persediaan, dan salah satu persediaan yang penting ialah kita merapatkan diri kita dengan kalam Allah Subhanahu Wa Taala sempena dengan peristiwa penurunan Al-Quran yang dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada malam Al-Qadar, malam yang amat istimewa, dan harapnya bagi tuan-tuan yang berada di depan kaca TV pada hari ini dikurniakan Lailatul Qadar, Allah mengganjarkan dengan 1000 bulan. Ya, 1000 bulan ini adalah lebih kurang 83 tahun kebaikan. Moga-moga dengan kita bersama pada hari ini dan kita amalkan, dan kita mungkin boleh semak bacaannya pada waktu malam, itu menjemput kepada rahmat dan juga bantuan daripada Allah untuk kita bangun mendirikan malam di bulan Ramadan. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Abdul Khair Jalil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ya. Alhamdulillah. Kita berada, ya, alhamdulillah kita berada di hujung Ramadan sebenarnya, ya. Pejam celik kita dah sampai di hujung. Ya. Sekejap Ustaz. Sekejap sahaja, ya. Jadi bagi tuan-tuan puan-puan dimati Allah sekalian yang berada dalam majlis ayah pada hari ini, sebagaimana yang kita maklumkan sebelum ini, program ini diinspirasikan oleh surah At-Tahrim, surah yang ke-66 ayat 6. Apabila Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluarga kamu daripada bahan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu peringatan yang penting yang berulang. Kalau kita baca Al-Fatihah sebentar nanti, kita akan melihat kepada Malik Yaumiddin, penguasa raja hari pembalasan itu. Kalau kita sudah bersedia, kita gembira dan bersedia. Tetapi kalau tidak bersedia, malah dalam masa hisab itu sendiri pun kita amat mengerikan. Kerana apa? Segala perkara akan ditebarkan, dan kemudian kalau kita orang-orang yang bersama Al-Quran, selalu mendirikan solat, melaksanakan kebaikan, kita akan lega. Tetapi kalau tidak, din ada juga kaitan dengan dain, iaitu hutang. Agama kita ini, hari agama nanti, hari pembalasan itu akan bertanya balik mata yang diberikan, anak yang ada, kereta yang ada, untuk digunakan pada bahagian mana. Sebabnya pada hari ini mari kita teruskan dengan melihat kepada surah Al-Fatihah, ulangan demi ulangan, tetapi ia akan membawa kita ke daerah yang amat bahagia jika kita faham dengan benar, dipimpin oleh Ustaz Abdul Khair Jalil, insya-Allah. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itulah daripada surah Al-Fatihah, surah yang amat penting dalam kehidupan kita bagi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Surah yang dinamakan As-Sab'ul Mathani Ustaz ya, iaitu 7 ayat yang berulang-ulang yang kita akan ulang dalam solat kita satu, tetapi juga kita akan ulang maksud daripada surah ini apabila kita melihat daripada surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, Maidah, terus kepada hujung surah di dalam Al-Quran Ustaz, bercerita tentang 3 topik yang ada dalam surah Al-Fatihah sebentar tadi. Yang pertama, daripada ayat 1 hingga 4 itu bercerita pasal Allah, tentang iman, tentang akidah. Yang kedua, bila kita berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, padamu ya Allah kami ini hamba yang beribadah, ia melambangkan kepada hamba yang melaksanakan ibadah dan syariat. Itu perkara yang kedua. Dan yang ketiganya ialah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang engkau beri nikmat ya pada orang-orang yang diberi nikmat. Ini melambangkan lifestyle, jalan hidup, akhlak ataupun tasawuf dalam kehidupan kita. 3 perkara inilah yang melatari segala ayat di dalam Al-Quran. Dan bagi ayah, kita perlu memastikan keimanan kita teguh, kita melaksanakan syariat dan kehidupan akhlak kita sebagai ayah di dalam rumah, di luar rumah sentiasa mengikut pada panduan di dalam Al-Quran. Maka pada hari ini insya-Allah kita dalam tajuk ilmu penyuluh hidup. Satu tajuk yang amat menarik apabila kita lihat berdasarkan kepada surah 58, surah Al-Mujadalah. Surah yang amat special, istimewa disebabkan turunnya wahyu ini Ustaz ya. Asbabun nuzulnya ialah ada seorang wanita, dia nak komplain. Apa pelajaran sebelum kita pergi lebih jauh pada ayat 11 hingga 13 ini? Nak ceritanya dalam surah Maryam ketika dalam keadaan stres tersebut, dia ada berdoa lebih kurang macam komplain lah Ustaz ya. Dan dalam surah ini turun, dia komplain pada Nabi tak boleh jawab ya, maka turun surah ini menjawab daripada langit. Maksudnya Allah menjawab daripada langit. Nak ceritanya ialah bolehlah kalau kita simpulkan golongan wanita ni dia ada komplain. Itu yang pertama Ustaz ya. Ayah-ayah mungkin yang berpengalaman dah tahu dah bahawa komplain itu boleh dilihat 2 sudut. Satu untuk kebaikan, satu untuk keburukan. Komplain yang dinyatakan dalam Al-Quran ini, nak cerita wanita dia suka komplain tapi untuk kebaikan. Tapi komplain juga boleh digunakan untuk membibil pada si suami ya, membibil kepada staf, membibil pada orang di sekeliling. Jadi inilah panduan yang kita kena faham. Ada komplain yang sampai didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada langit atas. Untuk maklumat ayah-ayah, untuk kita ambil pelajaran ya, bahawa ini adalah konsisten di dalam sejarah. Omar pun bila rakyatnya bertemu dengan dia, yang rakyatnya pun balik disebabkan rupanya isteri Omar komplain ya. Jadi komplain adalah salah satu daripada kemahiran penting bagi si ayah. Dan apakah ilmu untuk menghadapi komplain ini? Jom kita baca daripada ayat 11 hingga 13 pada halaman 543 untuk kita ada ilmu. Dan ilmu inilah yang menyuluh dalam kehidupan kita. Bukan semua komplain, bukan semua rungutan adalah negatif, tetapi kalau diuruskan dengan bagus, ia sehinggakan didengar oleh langit yang tinggi daripada Allah. Pedoman untuk ayah-ayah yang berada dalam program hari ini. Jadi Ustaz, mari kita baca Ustaz. InsyaAllah sama-sama kita akan baca. Kita akan lihat surah Al-Mujadalah ataupun Al-Mujadilah Ustaz ya. Bermula ayat 11 hingga 13 insya-Allah. InsyaAllah. Okay, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Surah Allahul Azim. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Abdul Khair Jalil ya, membacakan Ustaz daripada ayat yang ke-11 hingga 13 sebentar tadi bersama dengan tuan-tuan pada halaman yang ke-543 dan 544. Apakah isi daripada bacaan kita sebentar tadi? Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diminta untuk memberi ruang dari tempat duduk kamu, maka lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah melapangkan urusan kamu, ya, untuk urusan kamu. Dan apabila diminta kamu bangun, maka bangunlah supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu. Tuan-tuan, kalau kita melihat daripada awal surah ini bercerita tentang komentar ataupun komplain daripada seorang wanita, Ustaz ya. Mujadilah ini adalah seorang wanita, dia berjidal ataupun berhujah dengan Nabi, berbahas dengan Nabi kerana apa? Kerana ada sesuatu yang tidak kena. Salah satu daripada amalan jahiliah namanya zihar, ya, menyamakan fizikal si isteri dengan si ibu, ya, menyebabkan jatuh dan berpisahlah seorang lelaki dan suami dan perempuan, ya. Itu dari segi hukum, Jadi ini adalah amalan jahiliah, terutama bila si suami dia ada masalah, dia tak berapa suka dengan isterinya, maka dia akan membuat perkara begini. Maka bila si wanita ini merasakan ini tidak adil, ya, ini adalah satu kezaliman, maka beliau ingin tahu status beliau, maka beliau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
komplain pada Nabi, ya. Jadi ini adalah komplain yang positif, komplain yang diperlukan kerana apa? Kerana memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan hak. Sebagaimana juga kalau Maryam itu komplain, tapi komplainnya betul, iaitu dia mengadu terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya komplain dengan cara bila stres sangat telan Panadol 30 biji ataupun kelar tangan. Itu komplain yang tak betul. Tetapi komplain is komplain, bahasa Inggeris maksudnya. Maksudnya ia adalah suatu masalah dan kita adalah hamba, sama ada lelaki ataupun perempuan, ayah ataupun ibu, masing-masing ada cabaran dan masing-masing ada cara untuk menyampaikan sesuatu yang perlu dibaiki dalam kehidupan seharian. Jadi dalam ayat yang ke-11 ini Allah bawakan kita kepada wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diminta untuk memberi ruang dari tempat duduk kamu, maka lapangkanlah. Ini adalah adab. Ini adalah adab. Selain daripada itu, adab yang kedua, apabila diminta bangun daripada sesuatu majlis, maka bangunlah. Ini adalah adab. Dan kemudian barulah Allah bercakap tentang Allah meningkatkan darjat ataupun orang beriman dinaikkan darjatnya. Kalau orang berilmu lebih tinggi beberapa darjat. Apa maksud yang kita boleh nampak di sini? Sebenarnya sebelum Allah bercakap tentang ilmu, Allah bercakap tentang adab. Adab perlu diberi perhatian oleh ayah-ayah, ya, sebelum ayah menekankan tentang ilmu, ya. Dan kemudian bila bercakap tentang adab dikaitkan dengan iman, dikaitkan dengan ilmu, tiga serangkai ini adalah perkara penting dalam kita menguruskan cabaran dalam rumah tangga. Ini penting. Kerana apa? Kerana kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya itu ada cerita tentang najwa, tentang berbisik-bisik ataupun mesyuarat senyap maksudnya. Lepas mesyuarat ada mesyuarat. Membawang maksudnya. Membawang, okey. Boleh ke membawang, ya? Boleh ke mesyuarat atas mesyuarat? Ada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana surah ini turun di Madinah. Surah turun di Madinah ini bukanlah sekadar kita bercakap asbabun nuzul di Madinah maksudnya, tetapi kita mengambil pelajaran. Maksudnya di sana ada ramai orang yang mengambil peluang ataupun menzalimi orang lain. Satu. Yang keduanya, orang-orang Yahudi yang mereka itu kalau dah bermesyuarat dengan Nabi, kemudian dia ada mesyuarat belakang. Dia mesyuarat apa ustaz ni? Istilahnya mesyuarat tingkap kan orang cakap sekarang ni. Jadi adakah dibenarkan? Allah menyatakan kalau ia membawa kepada dosa dan pemusuhan dan maksiat, dalam ayat yang ke-9 tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Tetapi kalau ia membawa kepada kebaikan dan juga takwa, Allah menyatakan wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Pada ayat yang ke-9 Allah kata bertakwalah, Allah akan kumpulkan, dan yang ini adalah perkara yang perlu diambil perhatian. Maksudnya dibenarkan, ya, kalau untuk kebajikan dan takwa. Tapi kita kena ingat bahawa jangan sampai kadang-kadang kita rasa kebajikan ustaz, tapi rupanya dia dah membawang, dah membangkai, mendaging. So ada disiplin yang tersendiri ketika dia bermesyuarat lain itu. Dia mesyuarat pasal nak sokong agenda baik dalam meeting utama, okey. Tetapi kalau meeting utama itu ada kebaikan, kemudian mesyuarat belakang tingkap, ya, kata baik itu kita jatuhkan, kita ganti dengan projek lain yang agenda kita, maka itu yang tidak dibenarkan. Itu adab bersama dengan Nabi dan juga adab pada zaman 2020 ini. Dan diteruskan lagi tadi tentang adab apabila berada dalam majlis. Rupa-rupanya bagi ayah-ayah, mendidik anak ini bukan sekadar hantar ke sekolah, tetapi perlu diajar adab ustaz, adab. Lantaran apa? Kadang-kadang pergi ke sekolah, mungkin dia kerana di halayak ramai, dia menjaga statusnya seorang anak. Betul. Menjaga style dia menghormati cikgu. Tetapi di rumah kadang-kadang anak itulah yang menengking, ataupun anak itulah yang akan bergaduh dengan sesama adik-beradik. Jadi ini perkara yang perlu diberi perhatian. Dia lebih kurang begini ustaz, kalau sembahyang itu ada orang dia dah letak cop tempat. Kan cop tempat, jangan kacau. Dan saya ada pengalaman, ya, pergi ke masjid, ya, jemaah itu bila dah ada letak sejadah dia, jangan ubah, ya, jangan ubah. Rupa-rupanya bila kita cop tempat, rupa-rupanya itu lambang kepada tidak beradab, satu. Dan kalau di rumah itu, kalau dah tempat makan berbuka tu, kalau dah duduk situ tak boleh berganjak. Kalau itu berlaku, maka ayah-ayah pada waktu Ramadan ini peluang untuk mendidik anak. Kerana apa? Kerana itu lambang tafassahu, ya, sebenarnya yafsahillah, fafsahu, iaitu lapangkan, nanti Allah akan lapangkan anak ini.
ahli keluarga kita, kesannya apa? Kesannya nanti iman akan mudah masuk dalam hati si anak dan ilmu lebih banyak lagi masuk dalam hati si anak ataupun dalam hati si ayah dan si ibu. Kadang-kadang bukan anak yang buat hal, ayah pula buat ayah hal. pula buat. Ini tempat abah, ini pinggan abah, okay? Ini cawan abah, jangan kacau. Jangan disentuh, Ustaz. Jangan disentuh. Jangan disentuh. Jadi di sekitar ayat 11 ini melambangkan tentang adab, diikuti dengan iman, diikuti dengan ilmu. Inilah kepentingan. 3 serangkai ini amat penting. Ada yang ada adab bukan beriman, Ustaz, ya. Jadi dia bukan buat kerana Allah, buat kerana ayah. Ada yang beriman tapi tidak berilmu. Jadi dia percaya tetapi kadang-kadang percaya benda yang tak betul, tidak berasaskan kepada Quran dan juga daripada sunnah. Tapi ada juga yang berilmu tapi adabnya, Ustaz, Masya-Allah. Ya, dia rasa sesat, yang ini kafir, yang ini kerana ilmu itu tidak dipasakkan dengan iman, tidak dipasakkan dengan adab. Inilah pelajaran daripada ayat 11, diikuti pada ayat yang ke-12 itu, wahai orang-orang yang beriman, idza najaitumur rasul, bila nak berjumpa nabi, nak personal lah, nak jumpa nabi, salah satu daripada seruan pada zaman dahulu ialah sedekah. Mengapa sedekah? Kerana itu mengelakkan daripada ramai orang-orang yang nak ambil kesempatan pada nabi. Jadi bila nak tahu orang itu betul-betul jujur ataupun tidak, sama ada sedekah ataupun tidak sedekah, pasal orang-orang munafik tak suka sedekah. Dia tak suka sedekah. Kadang-kadang dia nak jumpa itu pasal nak ambil kesempatan sahaja. Ini juga adalah adab yang diajarkan di dalam ayat yang ke-12. Diikuti pada ayat yang ke-13, adakah kamu takut untuk miskin kalau bersedekah itu? Jadi kalau kita perasan, sedekah itu ada kaitan dengan iman kepada Allah, bahawa Allah boleh menggantikan dengan yang lebih baik. Apatah lagi kalau dapat berjumpa Rasul. Kalau katakan kita sedekah untuk mendidik anak agar lebih beradab, lebih beriman, lebih berilmu, itu sebenarnya adalah pelaburan yang amat-amat berharga. Sebabnya kita akan mendengar pesan ulama sebentar lagi selepas kita berehat. Kita ingin mendalami lagi apa sebenarnya perjuangan untuk kita dalam keluarga, dalam kita membincangkan tajuk ilmu penyuluh hidup. Bertemu kembali Majlis Ayah Pemimpin Masuk Syurga Sekeluarga. InsyaAllah. Kembali kita dalam Majlis Ayah Pemimpin Masuk Syurga Sekeluarga. Pada hari ini kita membincangkan tajuk ilmu penyuluh hidup. Yang kita bincangkan daripada surah Al-Mujadilah, bagaimana sebenarnya apabila seseorang itu beradab, beriman dan berilmu, itu adalah rahsia untuk lebih lagi dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam peristiwa seorang wanita yang memberi komentar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menguruskannya dengan penuh adab, dengan penuh keimanan pada Allah, dengan penuh ilmu, sehingga kan walaupun nampak seperti tak berapa okey, Ustaz, ya, bila bercakap tentang orang komen kepada kita, tapi kerana 3 perkara itu, ia membuka kepada satu surah yang kekal menjadi panduan pada zaman ini. Jadi kita ingin mendengar pesan ulama, kita ingin mendengar pesan daripada Ustaz Nik Bakri Nikmat, pengurusi Pertubuhan Dakwah dan Tarbiyah Darul Hasani Selangor. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz bersama dalam Majlis Ayah pada hari ini, dan kita dalam tajuk ilmu penyuluh hidup. Kita biasa mendengar tentang ilmu penyuluh hidup, tetapi bila bercakap tentang ayah, dikaitkan pula dalam ayat 11 surah Al-Mujadilah ini, Allah menaikkan darjat orang yang berilmu. Kalau Ustaz boleh cerahkan lagi dan memberi semangat pada ayah macam saya ini, pada yang mendengar di depan TV, apa sebenarnya yang Allah ingin sampaikan, yang perlu kita laksanakan selepas ini? Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd.
Yang pertama sekali yang saya hormati, yang saya muliakan, yang berbahagia Ustaz Fazrul Ismail. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Fadhil Ustaz Abdul Khair Jalil, qari kita pada petang ini. Seterusnya yang dimuliakan dan dihormati seluruh para penonton muslimin muslimat, khususnya ayah-ayah yang dimuliakan dan dihormati, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah pada petang dan yang penuh dengan barakah ini kita amat-amat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas anugerah Allah menjadikan kita seorang ayah. Ya, suatu anugerah yang terlalu amat bernilai, berharga. Kenapa? Kerana sebagai seorang ayah itu kita diberi anugerah anak-anak, yang mana anak itulah merupakan harta kepada kita dunia dan akhirat. Baik Ustaz Fazrul, ya, insya-Allah saya sedikit menambah apa yang telah Ustaz huraikan begitu panjang lebar, dan saya sebenarnya mendapat ilmu yang sama pada petang ini. Ya, suatu pencerahan yang daripada awal lagi sampailah pada saat ini merupakan suatu panduan yang cukup baik, ya, cukup bermakna dalam kita berbicara berkaitan dengan ilmu penyuluh hidup, khususnya kepada ayah-ayah yang seumpama saya jugalah Ustaz. Saya duk ikuti program Ustaz ada 6 orang anak, saya pun ada 6 juga, samalah insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Saya nak sebut satu kata-kata para alim ulama, al-ilmu bit-ta'allum wa ta'allum bil muallim. Ya, al-ilmu bit-ta'allum, ilmu itu dengan cara belajar, wa ta'allum bil muallim, dan belajar itu sudah tertulah dengan guru. Maka bila mana kita berbicara berkaitan dengan ilmu penyuluh hidup, tidak mesti juga kita berbicara dengan berkait dengan guru. Maka salah satu daripada perkara yang boleh kita highlightkan untuk perbincangan kita pada petang ini yang singkat ini, ayah mesti menjadi seorang guru. Ya, dan elok kalau kita kata sebagaimana yang diberi kepada sayanya, ayahku maha guru. Baik, walau bagaimanapun sedikit permulaan bicaranya untuk saya ringkaskan, guru ni supaya kita memahami, ya, sebagai ayah-ayah, guru ni ialah bukan sekadar seorang insan yang mengajar membaca dan menulis, tetapi guru ini ialah seorang insan yang mengajar bagaimana membaca, bagaimana untuk menulis, dan untuk apa dan untuk siapa kita membaca dan menulis. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan maha guru yang utama kepada kita semua. Baginda diutus oleh Allah dalam keadaan tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Tetapi baginda adalah merupakan maha guru yang terhebat, yang teragung, yang diutus oleh Allah kepada kita semua, khususnya sebagai seorang ayah. Cuma Rasulullah berpesan melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Ya, hendaklah engkau membaca untuk mendapat ilmu, dan bacaan itu adalah untuk ataupun kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta kita. Baik, saya nak ringkaskan begini dalam bicara sebagai tambahan yang telah disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Fazrul tadi, iaitu kita sebagai seorang ayah, ya, sebelum kita menegur, apatah lagi kita mengambil tindakan kepada anak-anak kita, sesuatu yang kita kena dahulukan ialah mendidik. Ya, didikan kita yang pertama sekali ialah sebagaimana Ustaz sebut tadi, ayat yang kita baca tadi dimulai dengan bicara tentang adab. Yang kedua barulah tentang ilmu, kemudian yang ketiganya tentang amal. Dan keseluruhannya itu diasaskan di atas keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang pertama sekali saya nak sebut 3 perkara saja. Ya, secara cepat 3 perkara sahaja. Pertama sekali, seorang ayah hendaklah menjadi guru, dan jangan pernah sekali-kali bila mana kita menjadi guru, kita lupa kepada maha guru yang utama ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir dalam kehidupan kita. Yang pertama sekali Rasulullah mengajar kita Al-Quranul Karim. Maka sebab itulah kita sebagai seorang ayah, sebelum kita mengambil tindakan, menegur dan segala-galanya berkaitan dengan anak-anak kita, jadilah seorang guru yang pertama sekali, jadilah guru Al-Quran. Ya, jadilah guru Al-Quran. Berusahalah supaya kita belajar dengan ustaz-ustaz kita, tuan guru kita, supaya kita pandai membaca Quran, bahkan kita pandai mengajar kembali Al-Quran itu kepada anak-anak kita. Ya, sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu, ya, kalau salah seorang di kalangannya ialah sebaik-baik kamu wahai ayah-ayah, ialah kamu belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan kamu mengajar kembali Al-Quran itu kepada anak kamu. Baik, apakah kaitan Al-Quran dengan ilmu penyuluh hidup? Al-Quran itu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nisa ayat 174. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'akum burhanun min rabbikum, ia telah datang kepada kamu burhan, bukti daripada Tuhanmu. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan
kamilah kata Allah telah menurunkan kepada kamu nuran, ya cahaya mubina yang begitu terang. Baik, maksudnya ialah bila mana kita menjadi seorang ayah, sebagai seorang guru kepada anak kita, yang pertama sekali kita mengajar Al-Quran kepada anak kita, berarti pada waktu itu kita telah mengajar suatu bentuk ilmu kepada anak kita, dan ilmu Al-Quran ini dan Al-Quran itu sendiri adalah merupakan nur, merupakan cahaya. Cahaya yang akan menyuluh kehidupan kita. Salah satu daripada kehidupan dengan agama ni, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, hidup dengan cahaya. Sebab itulah bila mana kita berdampingan dengan Al-Quran, apakah Al-Quran itu? Al-Quran itu adalah nur, adalah cahaya. Dan daripada Quran itu terbitnya ilmu-ilmu yang begitu luas, begitu banyak. Apakah ilmu itu? Al-ilmu nurun. Sebagaimana kata Imam Waqi' Ibnu Jarrah, guru kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, ya bila mana Imam Syafi'i mengadu kepada beliau mengatakan al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Dan dengan ilmu itu kita beramal. Contohnya kita solat. Solat itu kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam Nawawi, daripada sebuah hadis, saya ringkaskan, as-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Jadi salah satu daripada konsep kehidupan beragama ini ialah hidup dengan suluhan cahaya ilmu yang bersumber daripada Al-Quran. Maka ayah-ayah sekalian, belajarlah Al-Quran bersungguh-sungguh sehingga kita pandai, sehingga kita mampu mengajar anak kita kembali. Itulah yang pertama sekali ayahku sebagai maha guru. Dan yang kedua, saya nak ringkaskan, yang kedua ialah sebagaimana yang Ustaz Fazrul sebut tadi, bahawa sebelum ilmu, ayat itu berbicara tentang adab. Ya, adab ini merupakan suatu perkara yang paling asas, paling utama, dan sesuatu perkara yang lebih dahulu daripada ilmu. Sebab itulah ayat itu sebelum berbicara berkaitan dengan ilmu, dan Allah mengangkat darjat orang berilmu, tetapi berbicara berkaitan dengan adab. Sebab itulah kata ulama, ada 3 perkara yang paling asas dalam hidup kita yang kita mesti mengambil peranan yang penting kepada anak kita, ialah yang pertama sekali kita kena mendidik adab. Yang kedua baru kita ajar ilmu, yang ketiga baru kita ajar amal. Setelah itu ilmu, amal dan adab ini asasnya adalah iman. Dan iman ini kalau boleh kita sebagai ayah-ayah jelaskan kepada anak-anak kita, bukan sekadar iman dengan makna percaya dan yakin, tetapi iman itu ada sesuatu yang ada di hati, dan hati itu adalah sesuatu yang dirasai. Maka iman itu adalah rasa percaya dan rasa yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya saya nak sebut sedikit berkaitan dengan adab ini, ialah di antara adab yang paling besar yang kita sebagai seorang ayah mengajar anak kita ialah adab hidup dengan makna. Ya, jangan hidup sekadar rupa. Apa maksudnya? Maksudnya ialah kita diberi suatu makna oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu hidup sebagai seorang hamba kepada Allah. Ya, maka kita didik anak kita adab yang paling utama sekali, iaitu dengan Allah, dengan Rasul, hidup sebagai seorang hamba kepada Allah, hidup sebagai umat kepada Nabi Muhammad, dan hidup sebagai seorang anak kepada seorang ayah. Itulah yang paling besar. Ya, mengajar anak kita Quran, kemudian didik anak kita dengan adab, kemudian bimbing anak kita dengan hidup dalam sebuah makna sebagai seorang hamba kepada Allah, dan sebagai seorang umat kepada Nabi Muhammad, dan sebagai seorang anak kepada ayah. Yang terakhir Ustaz, saya nak sebut begini. Salah satu daripada benda yang paling penting, saya ingat lagi guru saya ajar pada saya, dia kata, Bakri, kamu kena didik anak kamu supaya anak kamu tahu kamu adalah ayah, dia adalah anak. Maka insya-Allah ayah-ayah yang seumpama ini akan menjadi seorang maha guru yang besar dalam membimbing anak-anaknya, insya-Allah. Jadi gitulah sedikit perkongsian apa yang telah ditambah apa yang telah Al-Fadhil Ustaz sebut tadi. Begitu bermakna dan begitu lengkap dah. Ya, cuma sedikit tambahan daripada saya. Terima kasih lagi sekali. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Nik Bakri Nikmat, pengurusi Pertubuhan Dakwah dan Tarbiyah Darul Hasani Selangor sebentar tadi Ustaz, ya, menerangkan lengkap berkaitan dengan ayat yang kita baca, yang Ustaz baca sebentar tadi, iaitu ada kaitan dengan adab, kemudian iman dan ilmu itu je dekat, Ustaz, ya. Dan di hujung itu sebenarnya ada perkataan amal. Ya, wallahu bima ta'maluna khabir. Daripada adab campur ilmu itu, ia melahirkan amal yang Allah tahu. Amal itu akan bawa ke mana? Adakah membawa ke syurga ataupun jauh daripada tempat yang bahagia tersebut, Ustaz, ya. Jadi subhanallah. Kata Ustaz, al-ilmu bila amal bila amal
bila Kasyajar. samar. Ya, betul ya. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa apa Ustaz? Tanpa buah, Ustaz. Tanpa buah ya. Jadi ada manfaat, Ustaz. tak ada manfaat ya. Jadi disitulah pelajaran yang kita boleh ambil, dan paling kurang tiga perkara secara kesimpulan daripada perbincangan kita pada hari ini ya. Yang pertama ya, bagaimana kita nak membina syurga di rumah berteraskan perbincangan kita sebentar tadi, iaitu mari kita sama-sama perhatikan, ajar adab sebelum menuntut ilmu ya. Ilmu itu ada kaitan dengan iman dan ilmu, dan ia akan membawa kepada amal. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah bina rumah di syurga. Bagaimana nak membinanya? Kita doa dan doa agar menjadi keluarga beriman atas dasar ilmu yang beramal, Ustaz ya. Bukan sekadar berilmu, tapi ilmu itu membawa kepada amal agar kita dapat ke syurga ya, sebagaimana Allah nyata wallahu bima ta'maluna khabir. Dan yang ketiganya, sedia melabur ya, sedia melabur yang kita tengok pada ayat 12 13 sebentar tadi, untuk proses pendidikan setiap ahli keluarga. Kalau ayah mungkin tak berapa pandai, kena belajar ya. Bukan anak saja hantar sekolah tahfiz, tapi ayahnya tak apalah, saya hantar anak dia wakil kan, bagi syafaat saja, bagi syafaat saja. Tapi rupa-rupanya bersama-sama ya, sama-sama, kerana kita tahu itu satu perjuangan amat berbaloi, kerana sampai di sana nanti kita akan cakap dalam surah Tur dinyatakan kita akan bertemu antara satu sama lain, yatasaalun, bercakap-cakap, bersoal-soal ya. Rupa-rupanya hidup kita di dunia itu dalam keadaan musyfiqin, dalam keadaan payah berjuang, tetapi berbaloi bila Allah kurniakan kita anugerah rahmat syurga daripada Allah SWT. Kita doa sama-sama agar kita kuat dalam mendidik diri dan keluarga atas dasar adab, iman dan ilmu, lantas beramal menuju syurga Allah SWT, dipimpin oleh Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami, berikanlah kesihatan pada jasad kami, berikanlah keterangan pada hati kami, jagalah iman kami, luruskanlah amalan kami, perbanyakkanlah rezeki kami, dekatkanlah kami pada kebaikan, dan jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala keperluan kami dalam beragama, dunia dan akhirat. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allahumma ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami dalam mengharungi segala cabaran hidup berkeluarga. Kurniakanlah kesabaran kepada diri dan jiwa kami dalam mendidik anak-anak kami yang merupakan amanah yang besar dari-Mu. Kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, yang boleh kami wariskan kepada anak-anak kami sebagai penyuluh dalam kehidupan mereka. Kurniakanlah kepada kami akhlak yang mulia, yang boleh menjadi contoh tauladan buat anak-anak kami, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang bersih dan halal, agar mengalir dalam diri kami dan keluarga kami darah yang suci bersih yang dapat menghindarkan kami dari dijilat api neraka-Mu, ya Allah. Allahumma Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima doa kita semua tadi tuan-tuan, dipimpin oleh Ustaz Abdul Khair sebentar tadi. Jangan bosan berdoa, kerana Allah tidak pernah bosan untuk menjawab segala permintaan kita. Jadi kita teruskan berdoa, banyakkan berdoa pada bulan Ramadan ini terutamanya, dalam kita membina kekuatan, dalam kita berjuang masuk syurga sekeluarga, dalam kita memastikan ilmu dibina dalam keluarga yang menyuluh nurnya sampai ke syurga. Tuan-tuan dan puan, satu pengumuman di akhir ini saya ingin kongsikan tentang kempen
memaknai Al-Quran dengan wakaf kepada pusat kesihatan dan juga hospital seluruh negara yang masih lagi berjalan pada bulan Ramadan ini. Saya menyeru pada tuan-tuan yang ada kesempatan, ada ruang untuk sama-sama menyokong. Dan pada hari ini sebenarnya Ustaznya di hospital seluruh negara banyak yang bersama dalam kempen World Quran Hour. Mereka baca daripada katil ke katil, daripada doktor-doktor baca, daripada Quran wakaf yang diwakafkan oleh rakan-rakan kita, tuan-tuan perempuan sebelum ini. Ya, sebagai syifa sebagai selain pada ibadah, syifa. Syifa untuk hati, untuk fizikal mereka. Subhanallah, hasil daripada wakaf tuan-tuan, ya, moga-moga ganjaran pahalanya mengalir jariah kepada tuan-tuan yang berwakaf. Kita doakan, dan insya-Allah bagi program Majlis Ayah ini akan berulang pada jam 10.30 di Astro Oasis dan 4.30 pagi di TV Al-Hijrah untuk tuan-tuan menyemak kembali bagaimanakah performance saya, ya, persembahan saya, kualiti saya sebagai seorang ayah, mungkin juga bagi ibu-ibu yang sedang mendidik membesarkan seorang bakal ayah, ya. Dan insya-Allah kita bertemu lagi dalam tajuk yang menarik pada esok hari dalam program Majlis Ayah, Ayah Pemimpin masuk syurga sekeluarga insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.